Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihatnya K-pop, yang didengarnya K-pop, yang dibicaranya K-pop, yang dicintainya semuanya apa? K-pop. Terus tiba-tiba komplain, Kang, jangan bahas K-pop terus dong Kang. Kita tuh tetap kok nonton K-pop, kita tetap jaga sholat, kita tetap kok nonton K-pop, tapi saya juga tetap kok beribadah kepada Allah. Min husni islami maritakuhu malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, dia tinggalin hal yang gak bermanfaat. Sekiranya tidak menambah nilai takwa, tinggalkan. Kok susah amat? Kalau mak mati, hang tengok dalam almari tu, ayah saya pun tak tahu. Duit tu hang wakaf lah untuk sekolah abang hang. Habis tuan-tuan mak meninggal, adik saya buka dalam almari tu. Tengok-tengok dalam almari tu, dia simpan dalam hidup dia untuk wakaf 26,000 tuan-tuan. Kami pun tak tahu semasa hidup. Sebab tu berbekal abang. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ialah takwa kita. Nak buat sunat, buat sekarang bang. Nak puasa, buat sekarang. Nak datang masjid sekarang bang. Nak mengaji sekarang bang. Kerana apa? Inilah bekal kita. Jangan duk tangguh bang. Paksa diri kita. Bila mati dah tak ada semayang, bila mati dah tak ada baca Quran, bila mati dah tak ada baca khutbah bang, maka marilah kita berbekal. InsyaAllah bekal kita akan memberikan kita kesenangan. Walaupun kita susah di dunia, tapi kita akan senang di akhirat. Apakah salah ketika seseorang memutuskan untuk memiliki seorang kekasih yang tentu saja bukan dalam ikatan pernikahan, bukan dalam ikatan suci yang halal? Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman semua? Yang jelas, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ketika ada 2 orang berkumpul, laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah syaitan. Allah SWT ingatkan jangan mendekati zina. Apa makna mendekati zina? Memandang kepada yang bukan mahramnya secara berlebih-lebihan. Wah, tampannya dia, wah gantengnya dia, adalah langkah untuk mendekati zina. Kalau dilakukan secara berlebih-lebihan, telinga mendengarkan sesuatu, suara dari orang-orang yang bukan mahram yang membuat kita hanyut, juga langkah mendekati zina. Lisan diucapkan kepada yang bukan mahramnya, I love you, aku sayang kamu, aku rindu kamu, dan sebagainya, adalah langkah mendekati zina. Tangan yang kemudian menyentuh kepada yang bukan mahramnya, atau bahkan melakukan yang lebih jauh daripada itu, juga langkah mendekati zina. Termasuk kaki, melangkahkan ke tempat seseorang yang Allah katakan itu bukan mahram bagimu, juga langkah mendekati zina. Dan ujung dari seluruh perbuatan itu adalah zina pada kemaluan, dan itu zina yang sesungguhnya. Jangan melihat anak-anak kita ni semuanya negatif. Sebab tu kadang-kadang kita beza-bezakan anak. Yang paling tak bagus sekali, kita beza-bezakan anak kita. Anak kita nombor 1 pandai, dapat 8A, masuk misalnya sekolah asrama, dengar kata, wah bermain puja-puja ni budak ni. Ada ni, dia adalah saya. Budak tu sekarang, sampai sekarang dia dendam dengan bapak dia. Dia jumpa saya, dia dendam bapak dia. Dia kata, Tuan Haji, menangis-nangis walaupun umur dah tua dah, menangis-nangis. Dan dia kata, saya takkan buat pada anak-anak saya. Saya kata, kenapa? Apa benda? Dia kata, dulu arwah ayah saya beza-bezakan saya adik-beradik. Saya ni paling tak pandai dalam adik-beradik. Mak bapak kadang mulut tak jaga, mulut sedap je. Budak ni dia akan simpan sampai dewasa. Bila makan kan, yang lain semua masuk asrama pandai-pandai, adik-beradik dia seorang je dapat 1A 7D. Jadi ayah dia cakap apa? Anak ayah semua pandai, kecuali ni seorang ni. Ni bodoh ni. Ni ikut keluarga mak kau. Dia simpan. Kita tengok budak tu umur 14 tahun, memanglah dia diam aja sebab dia nak makan, dia lapar.
dia ambil ayam makan. Dia kata kadang ayam pun kalau anak-anak balik asrama ke apa, ayam tu bapak dia beli ayam banyak-banyak. Tapi bila tak ada, dia duduklah kat rumah makan ikan ni. Beza-bezakan, jangan beza-bezakan anak-anak. Baik dari segi warna kulit, dari segi pencapaian akademik, dari segi akhlak moral. Saya nak beritahu puan banyak kes-kes saya akhirnya yang bela mak bapak ni ialah anak yang tak pandai. Ketika Nabi berseorangan pada 17 Ramadan itu, umur beliau 40 tahun. Nabi duduk di dalam Gua Hira. Tiba-tiba Nabi didatangi seorang lelaki. Dia adalah Jibril daripada bangsa malaikat yang dicipta daripada nur cahaya, tetapi disebabkan tubuh Jibril yang sangat besar dengan 600 sayap berdasarkan hadis yang sahih, kanan dan kiri Jibril AS, maka Jibril tak boleh nak mai jumpa Nabi dengan rupa paras dia yang asal. Sebab tu tiap-tiap kali nak mengajar Rasulullah sesuatu, Jibril ini akan mengubah dirinya menjadi manusia, iaitu lelaki. Dan waktu Jibril nak sampaikan wahyu yang pertama itu, perlantikan rasmi Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Jabal Nur di dalam Gua Hira, berlaku Jibril mai sebagai seorang manusia lelaki. Jibril bawa satu dulang, di atas dulang itu ada lembaran Al-Quran. Kemudian Jibril mai, Nabi pun tengok Jibril. Siapa pula lelaki ini? Kerana Nabi mengenal keseluruhan penduduk Mekah. Yang mana yang Quraisy, yang mana yang Bani Adi, yang mana yang Bani Zuhrah, yang mana yang Nabi kenal. Tapi bila Nabi tengok Jibril, Nabi tak kenal Jibril. Jibril mai, Jibril duduk tepi Nabi. Tuan-tuan boleh bayang suasana ketika itu. Bismillah, Masya Allah, suasana hari perlantikan seorang Rasul akhir zaman. Itulah surat utusan terakhir daripada Allah Jalla Jalaluh untuk melantik Nabi akhir zaman ini. Nabi tak kenal dia mai duduk. Jibril hulurkan lembaran tu. Jibril kata, ya Muhammad iqra, wahai Muhammad baca. Nabi tengok lembaran tu. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Jibril peluk Nabi sampai rapat, dengan pelukan yang erat dan kuat, sampai Nabi kata sampai aku hampir tidak bernafas. Kemudian lelaki itu melepaskan aku. Kemudian dia kata lagi, iqra, bacalah. Orang disakiti kawan sendiri lebih sakit berbandingkan disakiti orang lain yang bukan kawan. Bila mana bersahabat, jaga hak persahabatan. Tidak suka kalau sahabat kawannya itu diceritakan keburukannya oleh orang lain. Kita kena bela, kena lindungi marwah kawan kita. Hatta kawan kita tak ada, kita berkawan dengan si fulan, orang lain cerita keburukan tentang kawan kita, kita kena lindungi kawan kita. Tak boleh kau cakap macam tu. Kita kena bela, hatta dia tak ada. Kalaupun dia layak untuk ditegur, umpamanya tegur dengan elok. Tapi mengaibkan, kita kena membela kepada kawan kita yang diaibkan, melainkan bila mana teguran adalah teguran yang benar dengan cara yang baik tanpa mengaibkan sesiapa pun juga. Kata Nabi SAW, orang yang dia mendiamkan diri ketika kawannya itu diaibkan oleh orang lain dan tidak menolong kepada marwah kawannya, dirinya nanti bila mana diaibkan tak ada orang yang tolong kepadanya. Hadis yang kedua, Nabi menangis teresak-esak, mencurah-curah air mata Nabi, sehingga Allah menghantar Jibril alaihissalam untuk tanya kepada Nabi, dan Allah Maha mengetahui kenapa Nabi menangis. Tapi nak rakamkan peristiwa perbualan ini, maka Jibril pun tanya, wahai Muhammad, Allah suruh tanya, ma yubki, apa yang membuatkan kamu menangis? Nabi kata, ummati. Nabi kata, ummati. Kita umur 54 sekali tak pernah mengalirkan air mata untuk Rasulullah ataupun teringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah. Malam ni umur kita 49
sekalipun air mata ini tidak pernah dialirkan kerana merindukan Rasulullah. Nabi menangis teresak-esak bila Jibril tanya, kenapa wahai Muhammad? Ummati. Kau ingat, Nabi kata, kau ingat nasib umat aku? Ya Allah, ya, aku masuk ke dalam surga, tapi orang yang bersama denganku dulu, satu majelis ilmu denganku, satu solat denganku, sama-sama berbuka puasa denganku, tidak ada di dalam surga. Apa kata Allah Ta'ala? Cari dia ke dalam neraka. Maka orang ini pun pergi masuk ke dalam neraka, mencari orang yang imannya sebesar biji sawi. Sebesar itu imannya ada. Apa kata Allah? Akhrijhu minan nar. Tarik tangannya, bawa dia ke dalam surga. Syafa'at orang soleh. Lalu kata Israel, ya Rasulullah, aku tahu kau kekasih Allah, tapi ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Nabi kata, kalau demikian ambillah nyawaku. Ditarik lemah lembut bang, kekasih Allah bang, bukan kita bang. Sampai dekat pusat, Nabi kuatkan suara, Allah, wahai Israel, mudahkan aku ni kekasih Allah. Menangis dikatakan Jibril dengan Israel, ya Rasulullah, ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Dan saya yakin siapa sahaja bila jaga solat, hidup dia berubah. Berubah, sekejap je bang, berubah. Bila kita jaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita. Solat ni bukan beban untuk kita. Ramai orang anggap solat ni macam beban dalam hidup dia. Sebab tu ramai orang boleh tinggal solat. Ustaz dia tu semayang, sama je ustaz, tak bahagia pun dia. Tu tak semayang, elok je kaya raya dia, elok bahagia hidup, elok je hidup dia. Dia solat, dengan jaga solat, beza dia langit dengan bumi. Tapi sebenarnya dalam Quran kata, innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah. Dapat kesenangan, sombong, lupa diri, dia kikir. Dapat kesusahan, berkeluh kesah. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tak minta rezeki pada kamu, bahkan kami yang beri rezeki pada kamu. Kami bukan nak susahkan kamu, kami nak berkatkan hidup kamu. Kami bukan nak duit kamu, kami nak bagi kamu duit. Kami bukan nak habiskan masa kamu, kami nak berkatkan masa kamu. Kami bukan nak sempitkan hidup kamu, kami nak bagi kamu bahagia. Kami bukan nak buat kamu susah, kami nak kamu senang, berkat bahagia. Sesungguhnya tak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang tidak solat. Tuan-tuan bayangkan, kalau mana negara pun, mana Michael Jackson pergi, kalau dia masuk saja, ramai orang yang akan pingsan. Ramai perempuan-perempuan akan menjerit. Mereka begitu seronok melihat Michael Jackson, sampaikan mereka merasakan bahawa inilah idola kami sepanjang hayat. Cuma Michael Jackson pernah ada duduk seorang-seorang kat rumah, teringat peminat dia menangis. Tuan-tuan, bila salah meletakkan hati kepada cinta, itu akan jadi sumber kecewa dalam dunia. Sedangkan ada satu orang lelaki yang kita pun tak pernah tengok muka dia, kita pun tak pernah tahu macam mana suara dia, kita pun tak tahu macam mana keadaan rupa fizikal dia, melainkan yang dia cerita hidup jauh sebelum kelahiran kita. Tetapi lelaki ini sepanjang malam menangis fikirkan kita. Inilah baginda Nabi SAW yang patut kita letakkan segala cinta. Tetapi hari ini umat ni sanggup meletakkan idola selain daripada baginda. Dan umat ni tanya di mana bahagia. Tuan-tuan, bahagia hanya datang dalam jalan ketaatan kepada Allah dan mencintai baginda.